Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Ana Eliana Ahiyat. Pada pagi ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 5, unit 6. Jom kita lihat tajuk yang akan kita belajar pada hari ini iaitu Sains dan Makanan, halaman 125. Okey, sebelum itu kita tengok cikgu ada beri pautan kuis untuk memulakan kelas pada hari ini. Kita nak tengok apa yang kita nak belajar hari ini dalam tajuk itu. Okey, cikgu ada buat permainan kuis cuba teka. Cikgu akan bagi pautan tu, berikan pautan pada ruangan komen dan dalam grup Telegram kelas. Baiklah, kita teruskan. Okey, jawapan bagi kuis ada cikgu sediakan di sini. Okey, ini sebagai persediaan pelajaran kita pada hari ini. Okey, kamu perlu menentukan yang mana ayat-ayat yang cikgu berikan merupakan ayat tunggal ataupun ayat majmuk. Okey, murid hebat selalu bertindak hebat. Okey, pada hari ini kamu akan lihat SP kita, standard pembelajaran kita ialah 5.1.3.1 iaitu memahami dan membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat mengikut konteks. Okey, muka surat itu halaman 125. Baiklah, hari ini kita akan mulakan dengan membaca petikan sains dan makanan. Keluarga Farisha sedang menjamu selera. Makanan yang dihidangkan sungguh lazat. Adik kecil manja tidak suka makan ulam. Ulam itu rasanya pahit. Encik Farid pula cuba merasa tapai. Tapai itu rasanya sangat manis. Oleh sebab hendak menjaga kesihatan, Encik Farid makan sedikit sahaja. Farisha pula gemar minum jus oren segar. Minuman ini rasanya sedikit masam. Jus oren baik untuk kesihatan badan kerana kaya dengan vitamin C. Encik Farid menjelaskan bahawa makanan dan minuman harian terdiri daripada bahan-bahan berasid, beralkali dan neutral. Badan memerlukan semua unsur ini. Asid lebih bersifat masam dan menghakis. Alkali pula rasanya pahit. Manakala bahan neutral pula beraneka rasa seperti masin, manis dan tawar. Puan Faizah sungguh pandai memasak makanan. Juadah mereka beraneka rasa. Farisha sedar sifat bahan pelbagai masakan ibunya membuatkan rasa makanan sedap. Puan Faizah mengutamakan makanan seimbang. Makanan seimbang akan menyihatkan badan. Okey, baiklah. Daripada petikan ni, apa yang kita nak cari? Sebelum tu kita perlu mengetahui ayat tunggal. Kenapa? Kerana kriteria kejayaan yang perlu kamu tahu ialah membuat perluasan subjek dan predikat ayat tunggal. Okey, jadi kita kenal dulu apa ayat tunggal. Kita ulang balik. Ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat ialah ayat yang menerima penambahan unsur pada subjek atau predikat ayat. Okey, contoh. Ini ayat tunggal ya. Contoh ayat ni merupakan ayat tunggal. Nenek saya sedang menikmati sup herba. Okey, ayat ini merupakan ayat tunggal. Okey, sekarang dia nak kita luaskan subjek. Apa dia subjek? Nenek saya. Okey, bila kita luaskan subjek, contoh yang diberikan ialah nenek kesayangan saya. Okey, predikat pula, predikat sedang menikmati sup herba.
Okey, macam mana dia luaskan? Macam mana dia contoh perluasan bagi predikat ini? Okey, contoh diberikan, sedang menikmati sup herba di dapur pada waktu pagi. Yang diwarna dengan warna ungu ini merupakan perluasan predikat. Kita boleh buat macam-macam, pelbagai lagi. Pada waktu pagi ke, pada waktu petang ke, yang mana sesuai. Okey. Baiklah, kita teruskan pelajaran pada hari ini dengan melihat dia beri kita macam ni. Dia suruh kita keluarkan ayat tunggal daripada petikan dan kita buat perluasan subjek. Okey. Yang pertama kita buat perluasan subjek dan yang kedua ayat tunggal juga kita buat perluasan predikat supaya murid-murid tahu yang mana macam mana cara kita nak luaskan subjek, macam mana pula kita buat perluasan predikat. Okey. Kita teruskan contoh yang pertama. Yang tadi dia kata keluarga Farisha sedang menjamu selera. Dia kembangkan dia jadi keluarga bahagia Farisha. Sedangkan bahagia merupakan perluasan subjek. Okey, yang kedua. Ulam itu rasanya pahit. Semua cikgu ambil ini daripada petikan. Ulam itu rasanya pahit. Sekarang dia nak luaskan subjek. Apa subjek kita? Subjek kita ialah ulam itu. Okey, bila kita tengok ulam itu, ulam apa kita nak boleh? Kita nak fikir apa ni? Kita nak luaskan macam mana? So kita boleh fikir, ulam apa? Ulam pucuk paku ke? Ulam pucuk ubi ke? Semua boleh yang sesuai. Apa jawapan contoh yang cikgu buat? Okey, cuba kita lihat contohnya. Ulam pucuk ubi muda itu rasanya pahit. Pucuk ubi muda ni berada pada subjek. Jadi asalnya ulam itu. Bila dibuat perluasan subjek, jadi ulam pucuk ubi muda itu. Rasanya pahit ni predikat, dia kekal. Okey. Baiklah, kita teruskan. Kita tengok lagi ayat yang ketiga. Dia beri kita yang perluasan dah daripada petikan tadi. Adik kecil manja tidak suka makan ulam. Apa asal dia? Ayat tunggal dia sebenarnya. Ayat tunggal asal dia. Kita tengok. Contoh, murid-murid cikgu ni pandai ni, boleh fikir sendiri ni merupakan sedikit ulang kaji. Adik tidak suka makan ulam. Bila dia buat perluasan subjek, jadi adik kecil manja tidak suka makan ulam. Ini contoh. Kamu boleh buat pelbagai lagi perluasan subjek. Okey, seterusnya kita tengok yang ketiga. Tapai itu rasanya sangat manis. Okey, apa contoh perluasan subjek yang kita buat? Sebelum tu kita kena tahulah apa subjek dia. Subjeknya ialah tapai itu. Okey, jadi contoh yang cikgu berikan ialah, tengok. Tapai ubi kayu itu rasanya sangat manis. Perluasan yang dibuat di sini ialah ubi kayu. Okey, cikgu harap semua murid boleh faham untuk yang pertama ini. Seterusnya kita sambung lagi ayat tunggal perluasan predikat. Okey. Kita lihat yang pertama. Dibuat ke atas sana dekat petikan. Farisha pula gemar minum jus oren segar. Ditambah segar kat sini yang cikgu merahkan ni. Okey, apa kata ayat tunggal asal dia? Ayat tunggal asal dia ialah Farisha pula gemar minum jus oren. Okey. Kenapa kita panggil dia perluasan predikat? Kerana perluasan yang dibuat, perkataan yang ditambah itu berada di predikat. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan ayat yang seterusnya. Okey. Baiklah, Puan Faizah sungguh pandai memasak. Ni contohnya, ibu saya sungguh pandai memasak. Apa yang kita nak buat lagi? Kalau predikat. Contoh yang cikgu buat.
Puan Faiza sungguh pandai memasak makanan tradisi. Makanan tradisi. Mungkin murid-murid boleh buat. Puan Faiza sungguh pandai memasak makanan, apa dia? Makanan masakan timur ke. Contoh kamu suka western kan? Masakan timur pun boleh. Okay. Kita teruskan lagi. Ayat yang terakhir bagi contoh dalam buku teks kamu. Makanan seimbang akan menyihatkan badan. Makanan seimbang akan menyihatkan badan. Merupakan contoh ayat tunggal. Okay. Apa contoh yang kita boleh buat perluasan perluasan predikat. Makanan seimbang akan menyihatkan badan secara semula jadi. Secara semula jadi merupakan perluasan predikat. Okey. Cikgu harap semua boleh faham dengan pelajaran kita pada hari ini. Okey. Apa yang perlu kamu buat? Jom kita bina ayat dengan perluasan subjek dan predikat dalam Padlet. Okey. Kita akan buat dalam kelas bersama-sama. Cikgu juga akan kongsikan pada ruangan komen nanti. Baiklah, itu sahaja. Cikgu harap apa yang cikgu kongsikan hari ini akan kamu fahami dengan mudah. Dengarlah dengan tekun supaya kamu boleh memahaminya dengan baik. Sekian, terima kasih. Tingkatkan usaha kerana impian kita bukan untuk gagal. Assalamualaikum.